Masa dahaga, haus kan? Masa tu bawa tangan, masa tu belum jumpa lagi dua orang. Dua orang tu pembantu Sayyidina Abu Bakar, iaitu Amir bin Fuhairah, dan seorang lagi banyak Abdullah bin Murayqib, orang yang bawa jalan. Dalil. Jadi apa dahaga? Lalu ngadu pada Rasulullah dahaga. Nabi tak apa, tak ada masalah. Nabi kata, aku tak sama dengan kamu. Sebab tu Nabi puasa 2 hari baru buka. Puasa sahur hari ni, petang esok, maghrib esok baru buka Nabi. Kan? Baru makan, baru minum 2 hari. Dia panggil puasa besar. Nabi haramkan. Nabi kata tak boleh, kamu tak boleh. Sahabat pun buat juga puasa macam tu. Sahur hari ni, imsak hari ni, petang esok, maghrib esok baru buka. Nabi kata lah, dia kata jangan. Sesungguhnya ini abitu li'imuni rabbi wasbini. Aku ni tidur malam, Tuhan bagi makan kat aku, bagi minum kat. Masa aku tidur tu, aku bangun kenyang. Tak sama kamu, tak sama. Kan, Sayyidina Abu Bakar dalam gua, dia rasa dahaga. Rasulullah tak dahaga. Lalu Rasulullah kata, kamu pergi ke pintu gua, minumlah air yang keluar ke pintu gua. Ini sebutlah hadis. Bukan saya kata. Lalu dia tengok di pintu gua tu ada satu air yang dia minum. Air itu rasa manis, lebih manis daripada madu. Warnanya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada kasturi. Dia minum orang kakinya, dah balik pada dekat Rasulullah, bagi tahu Rasulullah, sedap semua air itu. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih harum daripada kasturi. Rasulullah kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat penjaga sungai surga untuk menebuk sungai tersebut supaya dialirkan ke pintu gua itu untuk bagi kamu minum daripada air sungai surga. Sebab tu Nabi Umar kata tak sama, dia kata. Satu malam semalaman Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar sama Nabi dalam puasa itu. Kalau diganti dengan kehidupan aku, amal soleh aku, seluruhnya tak dapat nanti ni. Satu malam Abu Bakar bersama dengan Nabi. Kan? Ada pun cerita apa ni, Abu Bakar goyak bagi tutup lubang tutup sekian. Tak ada pula kira-kira hadis ni. Tutup-tutup boleh carilah yang tu. Yang saya tahu tak, tidak ada dalam hadis. Jadi cerita dia yang ada dalam hadis itu, dia minum daripada sungai pada surga. Lalu keluar mereka, keluar lagi, lalu datang, bila dah keluar tu, datanglah Surafah bin Malik. Surafah bin Malik ni penjejak yang cekap dia. Daripada yang orang lebih boleh lah, dia tunggu lagi. Dia tahu Nabi ni taktik bagus juga. Dia seorang je, datang, Nabi tengok dia, lebih kurang satu pemanahan dia kata. Dalam hadis sebut, lebih kurang satu pemanahan. Panah tu, anak panah itu kat mana? Kat situlah Surafah bin Malik. Sampai kat situ saja Allah SWT tenggelamkan kaki kuda dia. Ada riwayat mengatakan 4 kaki kuda dia tenggelam sampai ke perut kuda. Ada satu riwayat yang mengatakan Nabi doa, Allahumma sayyidu, ya Allah campakkan dia kaki kuda dia yang depan. Dua-dua kaki kuda tu tenggelam, menyebabkan dia tercampak. Lalu berlakulah cerita sebagaimana cerita tadi, iaitu Nabi SAW diminta. Dia kata apa hakamin wallahi law kunta syahidan la amru jawadi id tasyiq qawaimuhu alimtu wa lam tashkuka bi anna Muhammadar rasulun bi burhanin faman la yuqawimu. Dia kata wahai Abu Jahal, dia kata demi Allah kalau kamu lihat peristiwa ketika mana kudaku telah tenggelam kedua-dua kakinya, maka ketika itulah aku meyakini dan mengetahui bahawa tidak ada syak lagi bahawa Muhammad ini adalah Rasulullah yang datang dengan burhan, dengan bukti-bukti yang nyata. Dan maka siapakah lagi yang dapat menegakkan kembali kedua-dua kaki kuda itu, dia kata. Kan ada dalam tu dengan syair pada Abu Jahal. Lepas tu dia dah masuk Islam, dia kata Abu Jahal, kan, dia kata kaki kuda pun tenggelam. Kan, aku tahu lah ni Muhammad yang berjaya, tidak ada orang lain yang boleh menyelamatkan aku melainkan Muhammad. Jadi selepas pada itu teruskan perjalanan, barulah bergabung dengan Amir bin Fuhairah dan juga Abdullah bin Murayqib sampai ke Kudai.
jumpalah seorang daripada Bani Khuza'ah, seorang wanita satu khemah yang memang sentiasa duduk di khemah tersebut berhampiran dengan jalan orang ramai. Kerja dia ialah bagi minum, bagi makan, bagi bantuan kepada musafir-musafir yang lalu dalam situ. Namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni Nabi datang sampai dia duduk termenung dekat khemah dia, dan dalam keadaan putri lapar dahaga. Suaminya Abu Ma'bad pergi mengembala kambing, bawa kambing dia pergi cari makan. Dan Nabi sampai situ, dia salam pada dia. Nabi tanya ada tak daging untuk kami beli daging tersebut. Maka dia kata tak ada daging. Ada tak kurma untuk beli, untuk kami beli kurma tersebut? Dia kata tidak ada kurma. Lalu Nabi pun berpaling, tengok di tepi kemah itu ada kambing tua kering lah, tak larat dah, tua dah, kambing betina. Nabi tanya ni apa ni kambing ni, kenapa? Ummu Ma'bad kata ini kambing terlalu lemah untuk keluar ikut kawan-kawannya pergi cari makan. Dia duduk kat situ lah. Nabi tanya ada susu tak kambing ni? Maka Ummu Ma'bad kata kambing ni lebih lemah dan terlalu lemah untuk ada susu, lebih teruk daripada itu. Maka Nabi kata boleh tak kamu izinkan aku berkurang susu dia? Lagi pening dia. Dia kata dah tak ada susu tadi kan. Nabi minta izinkan aku kurang susu kambing ni. Allah kata kalau ada susu kurang lah kan. Nabi dia kata Nabi Tuan kalau ada susu Tuan berang. Orang Nabi pun minta tolong supaya dibawa kambing kepada baginda. Nabi telah doa kambing itu. Dia pegang susu kambing itu dan doa. Dia minta sana bakal bawa bekas, perang susu kambingnya penuh bekas tersebut sampai buih dia keluar. Bagi kat Abu Bakar pergi minum pada Ummu Ma'bad. Kemudian dia dapat bagi minum pada tuan kambing. Ada orang minum sampai kenyang. Kemudian ada Abu Bakar minum dan dua orang lagi sahabat Amir Hurairah dan Abdullah itu minum. Kemudian Nabi kata bawa lagi bekas tu, bawa lagi bekas. Nabi perang sekali lagi dan Nabi tinggalkan bersama-sama Ummu Ma'bad. Lalu Nabi pun ajak Sayyidina Abu Bakar semua, jom kita sambung perjalanan. Keluar dari Nabi SAW daripada Ummu Ma'bad. Maka ketika itu sampailah Abu Ma'bad, bapak Ma'bad itu sampai bersama kambing-kambingnya. Kambing-kambingnya berkumpul juga, tidak ada makanan juga. Ada pasir, susah. Mengembala kat padang pasir yang susah. Rumput susah kan. Maka bila dia tengok di tepi Ummu Ma'bad ada susu, dia pun terkejut. Dia tanya apa cerita ni susu datang pada mana? Sedangkan sini tidak ada tamu lain dengan kambing kita. Maka Ummu Ma'bad kata sungguhnya ada orang sekian-sekian sifatnya tadi telah datang. Dan susu ini susu pada kambing. Maka Ummu Ma'bad kata demi Allah, tidak ada seseorang yang penuh berkat telah melewati, tidak ada melainkan seseorang yang penuh berkat melewati di kuasa ini, dan dia telah buat ini. Lalu Abu Ma'bad kata, kamu cerita betul-betul sifat orang itu. Ada lagi tersebut. Lalu dia kata, dia pun menyifatkan yang mana sifatan tadi telah diambil oleh Arab. Sampai dalam sekarang sifatkan Nabi SAW. Dia kata sungguh elok wajahnya, bercahaya dan berseri-seri orang itu. Bagus perawatannya, tidak gemuk, tidak kecil kepalanya, tampan rupawan. Bola matanya hitam legam, bulu matanya panjang. Suaranya agak serak-serak basah, lehernya lenjang. Janggutnya lebat, matanya jeli bagaikan bercelak. Alisnya panjang melengkung dengan kedua hujung yang bertemu. Ini maknanya bulu kening. Rambutnya hitam legam. Bila dia nampak amat berwibawa. Bila dia berbicara, dia nampak amat ramah. Amat bagus dan elok dilihat dari kejauhan, amat tampan dipandang dari dekat. Manis tutur katanya, tidak sedikit bicaranya, tidak pula berlebih-lebihan.
Ucapannya apa untayan-untayan mutiara yang keluar daripada mulutnya. Perawakannya senang, tidak dipandang remeh kerana pendek, tidak pula enggan mantap-mantapnya kerana terlalu tinggi. Maknanya sederhana, tak tinggi, tak rendah. Dia bagai pertengahan antara dua dahan. Dia yang paling tampan dan paling muda dari ketiga-tiga temannya yang lain. Dia memiliki teman-teman yang mengelilinginya. Bila sahaja dia berbicara, mereka mendengarkan ucapannya baik-baik. Bila sahaja dia memerintahkan sesuatu, mereka berlari-lari dengan segera untuk melayani dan mentaati perintahnya. Dia tidak pernah memasang muka dan tidak pernah pula berjela-jela ucapannya. Mendengar pertuturan itu, Abu Ma'bad berkata dengan yakin, demi Allah, pastilah dia itulah yang dicari oleh orang Quraisy di Mekah. Jadi mereka ni Abu Ma'bad lepas itu mereka masuk Islam dan mereka berbaikat dengan Rasulullah SAW. Dan kambing tadi ni Allah panjangkan umur dia, berkati kambing yang Nabi apa ni perah susu tadi. Dikatakan hidup 18 tahun lagi sampai zaman Sayyidina Umar Khattab. Dia perah susunya pagi dan petang setiap hari. Kan? Berkatnya Allah SWT tunjuk asal kesan keberkatan Rasulullah SAW. Teruslah sampai ke banyak lagi peristiwa sebenarnya. Rasulullah jumpa unta, jumpa kabilah Aslam dan sebagainya, sampailah Nabi ke Quba dan Nabi telah membina masjid. Maknanya hijrah Nabi untuk melakukan perintah Allah SWT, buat masjid. Nabi solat bersama-sama berjemaah di situ bersama sahabat-sahabat yang telah sambut bagi dakwah. Dikatakan Nabi sampai hari Rabu, Nabi duduk di situ sampai hari Jumaat pagi. Dah buat masjid, solat berjemaah 3 hari di situ. Pagi Jumaat Nabi keluar menuju ke Madinah untuk masuk ke Madinah. Sampailah di tengah hari sampai waktu zuhur masuk di satu tempat. Maka Nabi kumpulkan sahabat azan dan Nabi khutbah dan lakukan solat Jumaat yang pertama dalam Islam. Yang sekarang ini tempat itu telah dibuat masjid Jumaat. Madinah itu antara Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Kalau kita pergi ziarah luar Madinah, maka kita akan ada lalu ke masjid ini Masjid Jumaat. Selepas solat Jumaat itulah Nabi SAW masuk ke bumi Madinah dan disambut oleh para sahabat dan sahabiah. Disambut dan juga seminggu selepas itu Nabi buat Masjid Nabawi. Nabi persaudarakan, kemudian Nabi lancarkan piagam Madinah, sibuk untuk menguruskan manusia, menguruskan umat. Seminggu selepas itu baru Nabi SAW dirikan Masjid Nabawi. Itu terus sekalian ceritanya, maknanya Nabi SAW keluar daripada bumi Mekah itu untuk menegakkan perintah Allah SWT, untuk menegakkan agama Allah SWT. Dan kita tengok peristiwa hijrah itu, kita tengok bagaimana Nabi SAW telah buat yang pertama sekali masjid. Masjid surau itu kan di hati dan nombor 1. Pergi mana-mana pun masjid surau cari. Kita hijrah, kita musafir ke mana-mana juga, masjid surau nombor 1 kita cari. Yang keduanya Nabi persaudarakan antara Aus Khazraj, Muhajirin dan Ansar. Mana-mana kita pergi, orang Islam adalah saudara kita. Sakit mereka, sakit kita, sakit kita, sakit mereka. Ayat ketiganya, Nabi SAW telah mewujudkan keamanan global. Nabi telah buat piagam Madinah itu yang pertamanya untuk orang-orang Madinah, untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang yang bukan Islam merasa keamanan Islam. Piagam Madinah itu tak senang tuan nak buat. Sebab apa? Sebab orang Islam minoriti. Nabi datang ketika itu baru berapa ratus orang, ratusan orang baru orang Islam yang ada di bumi Madinah, pada ribuan penduduk Madinah. Tapi disebabkan oleh gah agungnya hemah Nabi SAW, piagam yang diasaskan, yang diunjurkan oleh Nabi itu, yang dibentangkan oleh Nabi itu dipersetujui oleh semua puak di Madinah. Kan? Tak setuju, tidak benar. Memang aman, memang adil. Kan? Okey, orang Yahudi, Nabi jadikan mereka ni warga Madinah. Orang Yahudi, kita berperang sama-sama mempertahankan Madinah. Semua setuju. Kan? Keamanan nombor 1. Tak ada tuan-tuan.
Apa berlaku pun keamanan kena jaga. Keamanan ini perkara yang paling mahal. Tengoklah bumi, bumi Syria, bumi tanah Arab sekarang, disebabkan hilang keamanan, hilang ekonomi pun tak ada, politik pun tak ada, pertanian pun tak ada, apa pun tak ada, tidak ada lagi, tidak ada kehidupan. Sama juga dengan bumi Malaysia kita ni, sedar tak sedar orang kita doain kita, nak bagi kita dikacau hilang, kan? Sama-sama kita dengan orang asing, dengan musuh-musuh luar, kan? Keamanan itu Nabi SAW wujudkan keamanan. Sama sekali keamanan, sama-sama hidup, sama-sama macam makan. Selepas itu baru bila ada keamanan, baru boleh sebarkan agama dalam keadaan tenang. Kalau masuk perang tu terakhir, kan? Sebab hijrah itu sama dengan kawatan. Agama Islam ini tak berkembang dengan mata pedang sebagaimana orang dakwah. Sebab ayat Quran kata qatil, bunuh. Ya, dia kata qatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrikin. Kan dia tak faham. Ayat qatala yuqatilu itu bukan bunuh. Itu artinya pertahankan. Sebab kalau bunuh, qatala. Kalau qatala, saling berperang. Kalau mereka serang, kita bertahan. Kalau mereka bagi laluan, kita masuk. Kalau mereka tak bagi laluan dan mereka serang kita perang. Sama juga hijrah itu saling berhijrah. Bukan pindah, duduk Madinah habis tidak. Bahkan hijrah itu dah waladina hajaru. Al-Quran sebut hajaru, saling berhijrah. Transformasi, hijrah. Kita pun sama. Pindah, memanglah pindah dari tempat, tapi dari segi agama sentiasa baiki diri, barulah kita jadi orang yang sentiasa berhijrah. Tuan-tuan sekalian, ayat akhirnya saya akhiri dengan hadis mengenai hari Asyura ini, tuan-tuan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita semenjak zaman jahiliyah. Orang Quraisy dah puasa hari Asyura ini. Asyura ini semenjak zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana Allah SWT telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam pada hari Asyura. Maka orang-orang kaum umat Nabi Musa setelah itu mereka berpuasa kerana merayakan kejayaan Nabi Musa alaihissalam, selamatkan Nabi Fir'aun, dan kekallah sampai zaman jahiliyah. Sampailah sebelum Islam lagi, orang Arab Quraisy berpuasa. Nabi juga berpuasa ketika di Mekah sebelum berhijrah. Dan apabila Nabi tiba di Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi bertanya, apa ni? Kenapa kamu puasa ni 10 Muharram? Tanya orang Yahudi. Ataupun tanya orang Madinah. Lalu mereka menjawab, ini merupakan hari yang baik, yang mana Allah pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel pada musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Maka Nabi SAW jawab, ana aula bi Musa, aku ini lebih utama daripada Nabi Musa AS, daripada kamu semua wahai orang Yahudi. Aku lebih utama daripada Nabi Musa. Bukan aku sama dengan Nabi Musa, aku lebih aula daripada Nabi Musa. Maka Nabi SAW perintahkan untuk umat Islam berpuasa pada 10 bulan Muharram. Kita buat minggu Asyura, kan? Minggu Asyura. Berpuasa Asyura, sesungguhnya aku mengharapkan atas Allah bahawa dia menghapuskan dosa setahun dan sebelumnya. Puasa Asyura, minta Allah hapuskan dosa yang tahun 1436 Hijrah. Puasa hari Arafah, harap Allah ampunkan 2 tahun 1436 dan 1437. Dan puasa hari Asyura, minta Allah ampunkan dosa tahun 1436 Hijrah. Jadi tuan-tuan sekalian, sama-sama kita puasa, insya-Allah. Dan puasa pada sebenarnya banyak hari kalau nak ikutlah dalam rajin puasa. Tak ambil puasa lah, dipanggil puasa Tasu'a, puasa 9 daripada bulan Muharram, yang Nabi sebelum wafat tahun terakhir itu Nabi kata, kalau baqitu, kalau aku masih hidup sampai tahun depan, aku nak puasa 9 Muharram, 9 Muharram. Maka Nabi telah diwafatkan oleh Allah SWT. Ulama ambil daripada situ bahawa disunatkan juga kita puasa Tasu'a hari 9 bulan Muharram, mengiringinya iaitu puasa Asyura pada 10 Muharram. Ada juga kita akan puasa tahun ni, puasa hari Jumaat. Puasa kita Muharram kita 10 Muharram hari Jumaat.
Maka disunahkan juga kita iringi puasa Jumaat itu dengan puasa Sabtu. Hari puasa hari Sabtu. Dan puasa hari Ahad pula, hari Ahad itu 13 puasa hari Ahad, puasa 10 hari Jumaat, 11 hari Sabtu, 13 hari Isnin, Selasa, Rabu puasa hari putih pula. Kalau rajin, kan? Kalau tak berapa nak rajin, kan? Hari Jumaat je lah, kan? Kalau tak berapa nak rajin juga, hari Jumaat juga, kan? Jangan tinggal semua, harus tahu sekali, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini ada berkaitan dengan manfaat insya-Allah bagi saya dan juga sekalian. Mudah-mudahan juga Allah SWT ampunkan dosa kita tahu yang lalu dan sekarang yang datang, dan puasa yang kita pada hari Arafah nanti, dan juga puasa yang kita pada hari Syura yang akan datang insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Maaf atas kelanggaran di masa yang panjang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alhamdulillah ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana